وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca surah Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang dilindungi baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi puji dan puja kehadrat Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan nikmat yang telah pun Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Pagi ini dapat sama-sama kita kembali berkuliah melalui 40 hadis penawar hati. InsyaAllah Ta'ala kita masih lagi pada hadis muqaddimah, yakni untuk kitab baru muka surat 8. Ada yang baru mai nak kitab? Ada tak? Ada tak yang hendak kitab? Nak Kak mana nak kitab? Ada lagi kan? Ju belakang tu. Ju belakang tu. Belakang tu. Kitab.
Okey nak, siapa yang kitab baru, yang versi ni muka surat 8. Yang versi lama muka surat 11. Yang ni muka surat 11. Kita nak sambung hadis penawar hati yang mana sabda Nabi SAW. Jumpa semua nak? Okay, macam biasa, kita meraihkan hadis dengan kita membaca terlebih dahulu. Baca sama-sama nak? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Hadis ni ada dua martabat. Martabat dia hasan dan sahih. Hadis diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang hamba apabila ia melakukan sesuatu kesalahan maka akan digoreskan di dalam hatinya satu titik hitam. Maka apabila ia menarik diri dari kemaksiatan itu dan terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan kembali suci bersih. Tetapi apabila ia kembali melakukan kesalahan itu, maka titik hitam itu akan bertambah di dalam hatinya sehingga sampailah titik hitam itu memenuhi segala permukaan hatinya. Dan inilah yang dinamakan ar-ran ataupun karat di hati yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya seperti yang tersebut dalam hadis di atas yang bermaksud sekali-kali bukan demikian. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutup hati mereka. Baik, satu hadis yang telah dibawa datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu an membicarakan tentang hati. Hati kita memiliki satu sakit, kesakitannya amat teruk, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Sambung Ustaz kan? Ini semua tahfizah ni. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Hebat, hebat. Surah Al-Baqarah memang boleh hafal insya-Allah. Alhamdulillah. Janji yang bagi kepala. Bagi kepala kami ikut ke ikut. Jangan tak bagi kepala insya-Allah. Alhamdulillah. Tu tahfiz lah tu. Alhamdulillah. Korang-korang ada juga sikit tu. Walaupun satu muka surat jadilah. Walaupun ada 3 qul, adalah juga. Seandainya Allah Ta'ala panggil kembali ayat-ayat suci Al-Quran, tak adalah kosong di dada kita. Adalah sikit untuk kita keluarkan pengubat rindu pada kalamullah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim, telah memputeri oleh Allah Subhanahu wa taala akan hati-hati mereka itu. Wa ala sam'ihim, begitu juga pendengaran mereka itu. Wa ala absarihim, begitu juga Allah Taala memputerikan pandangan-pandangan mereka itu. Kita bimbang andainya Allah puterikan kita,
Peteri hati. Apa maksud peteri? Tutup serapat-rapatnya hati kita. Telinga tutup serapat-rapatnya telinga. Begitu juga pandangan mata. Dia tak boleh nampak jalan untuk menuju keridhaan Allah. Dia tak nak nampak jalan. Telinga dia tak boleh mendengar. Walaupun dilaungkan. Dilaungkan, dipanggil, diwar-warkan. Tak sampai. Tak sampai ke mana? Sebenarnya tak sampai ke hati. Kerana hati dia dah dipeterikan. Maka telinga menjadi pekak. Azan dilaungkan sehari semalam 5 kali. Kenapa dia tak hadir? Kenapa dia tak solat? Kerana hati telah dipeterikan. Khatam. Hati telah ditutup. Maka dengan sebab itu azan tak masuk ke pendengaran dia. Begitu juga wa absarihim. Pandangan mata dia tak nampak jalan menuju kebaikan. Jadi dia tak ada ruang. Masya Allah Ta'ala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba bila dia buat satu kesalahan, maka nukitat. Tertitik, nukitat ni maksudnya tertitik. Atau di sini dia kata dituliskan nukitat, tertitik, tergores, tercarik di hati dia satu goresan hitam. Bila dia buat sekali. Kita buat sekali. Kita buat banyak kali. Kita buat banyak kali. Bahkan terlalu banyak. Khati'atan yang telah pun kita lakukan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kamu tu ibarat cermin. Cermin ni bila dia bertitik dengan satu goresan hitam, dia akan jadi apa? Nampak cemar. Kemudian kata Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata nuqtatun sauda. Bisa dengar perkataan sauda? Habbatus sauda. Habbah tu bijiran. Bijiran. Bijian hitam. Habbatus sauda. Jadi dia kata tertitik nuqtatun. Satu titik yang berwarna hitam. Fa idza naza'a wastaghfara wa taba. Tapi apabila dia sedar balik, dia buat salah, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, wataba, dan dia bertaubat kepada Allah. Waktu kita buat satu kesalahan, kita minta pada Allah, ingat dalam duk buat dosa tu, dalam duk buat salah, ingat, ya Allah jangan matikan aku saat ni aku tengah buat dosa ni. Ya Allah jangan kau ambil nyawa aku ketika ini aku sedang bermaksiat. Ya Allah jangan engkau timpakan bala kepada aku ketika ini. Aku sedang mengumpat. Aku sedang memfitnah. Ingat kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita tewas pada kehendak nafsu. Wahai Allah, jangan kau ambil nyawa aku ketika ini. Kerana sesungguhnya aku sedang mencuri. Baik. Itu nuqtatun. Dah tertulis, dah tertitik. Ataupun dah tergores satu goresan hitam pada hati kita. Tahu diri melakukan kesalahan. Bertaubat kepada Allah. Wastaghfara. Wastaghfara ni mohon pengampunan. Mohon pengampunan ni bukan semestinya duduk atas tikar sembahyang. Tang mana juga kita duduk dah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa aku. Ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Saya ada jumpa seorang orang tua orang bagi tahu dekat saya, dia kata umur dia dah pun 98. Tapi tak mati-mati lagi. Kita berpegang kepada qada dan qadar, berpantang maut sebelum ajal. Tapi fitnah kepada orang yang jahil. Kata orang tua tu ada belahan tu raya. Kesian sebab tu dia susah mati. Dia tak boleh mati. Macam-macam dia ikhtiar buat. Tapi dia tak boleh mati. Masakan manusia tak boleh mati? Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Kan? Setiap yang hidup pasti mati. Setiap apa yang ada di atas muka bumi ini pasti binasa.
Asal dari tanah jadi tanah. Siapa pula tak boleh mati? Jadi dia kata, saya naklah tengok lah, nak ziarah dia. Masya Allah. Nah, orang dia tinggi kecil di atas tilam. Tilam bujang tu kalau besar mana kan? Dia duduk di penjuru belah hujung kaki. Anak dia letak dia di dalam macam kandang lah. Satu bilik, ada bilik ayak semua. Tapi kunci sebab apa? Sebab malam dia akan mengesot keluar. Siang dia akan tidur di, kita panggil apa? Penjuru lah. Hujung tilam tu. Muka dia subhanallah putih bercahaya. Tanya dia kenal tak lagi? Dia kata dia tak kenal dah. Dia kata. Tapi dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Pasal apa orang fitnah dia belah hantu raya? Orang yang mengenal Allah. Bila pergi dekat dia, boleh bangkit duduk. Dia rasa ada orang tepi dia titadah tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku dan dosa orang yang menziarahi aku. Masukkanlah aku ke dalam surgamu, surga yang tertinggi bersama dengan Nabi SAW. Saya aminkan doa dia sambil saya menangis. Terharu sangat-sangat. Seorang tua yang dah tak ingat waktu solat pun. Tak lagi selang 2-3 minit, dia tak ada tangan lagi. Selang 2-3 minit, mata dia memang dah tak nampak. Dia nak solat pun dia tak tahu, waktu apa pun dia tak tahu. Yang kata orang yang seperti ini, telah pun diangkat kalam kepada dia. Malaikat tak tulis dah kejahatan. Tak tulis dah dia tak semayang ke, dia tak apakah. Orang yang macam ni, hati dia bersih sebersih-bersihnya. Hilang segala titik noda dalam hati dia. Dengan bibirnya tak berhenti-henti beristighfar memohon kepada Allah. Kenapalah manusia yang bertitik hitam, bahkan mungkin kata Allah bal'aron, bahkan mungkin penuh kehitaman, memfitnah, mengatakan dia belahan tu raya, susah mati, bila malam dia mayat keluar. Sebenarnya dia tak tahu beza malam dengan siang. Mata dia buta, tak nampak malam dengan siang. Mungkin siang banyak tidur, jadi malam dia merayap keluar. Orang tak boleh tidur, mungkinlah anak tu cerita sikit dekat orang, maka orang bawa cerita. Dia makan keluar merayang rata, makan banyak, makan tak banyak mana pun. Orang tua gigi yang dah tak penuh. Dia dalam keadaan dia tak ingat diri dia siapa, tapi dia tak pernah lupa Tuhan dia siapa. Cuma dia tak tahu nak solat fardu apa. Anak dia kata dia tak kira, dia nak sembahyang, dia sembahyang. Dia tak kira waktu apa pun, dia sembahyang. Dia rasa-rasa macam dah masuk. Bila anak dia kata, mak, maghrib dengan isya tak boleh jamak. Kan duduk dalam rumah nak jamak macam mana? Dia kata, awak pula tak boleh jamak. Aku boleh jamak 5 waktu sekali. Allah bagi dekat aku hadiah. Hari yang dia nak jamak 5-5. Hari yang dia tak bersemayang, dia tak semayang terus. Dia ambil uduk dengan dia, tepuk aja di atas tilam. Dia kata debu banyak ni. Adakah Allah Ta'ala kira? Allah Ta'ala tak kira. Yang Allah Ta'ala kira, hak yang menyebarkan fitnah tentang dia. Ini dikatakan hati dia dah bersih. Sebab Allah Ta'ala itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan Allah Ta'ala itu ghafur, maha pengampun. Allah Ta'ala tak pandang siapa kamu kemarin. Allah Ta'ala pandang siapa kamu hari ini. Itu pengasihnya Allah. Cuma kata Allah, hampa kena berusaha meraih kasih Allah. Baik. Ada 2 jenis makhluk yang ada di atas muka bumi ini, kena berusaha meraih kasih Allah. Ada satu makhluk yang Allah Ta'ala hadir kepada dia. Allah hadir kepada dia, Allah sayang kepada dia, Allah suka pada dia. Dia ni walaupun amal dia sedikit, tapi dia dapat keistimewaan. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diangkat menjadi kekasih Allah yang terulung. Adakah kerana dia ambil hati Allah? Allah Ta'ala tak ada hati. Allah yang ciptakan Muhammad itu. Allah pilih. Dan
Adakah kerana dia pengaruh Allah? Allah Ta'ala tak boleh dipengaruhi. Tapi Allah pilih dia. Yang dikatakan Muhammadinil Mukhtar. Yang kita baca selawat Anwar tadi. Muhammadinil Mukhtar. Muhammad yang dipilih. Siapa pilih dia? Allah Ta'ala yang pilih. Baik, itu dalam ramai-ramai makhluk manusia. Allah Ta'ala pilih dia menjadi kekasih yang terunggul. Dalam ramai-ramai jumlah para malaikat, Allah Ta'ala pilih Jibril sebagai pembawa wahyu. Jibril minta kah? Jibril tak minta. Inilah yang dikatakan fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala tu dia buat apa yang dia kehendak. Jadi dalam ramai-ramai makhluk, Allah Ta'ala pilih Jibril membawa wahyu. Kenapa Allah Ta'ala tak pilih kita jadi malaikat? Sebaliknya aku dijadikan manusia yang berdosa. Inilah yang dikatakan Puak Mu'tazilah suka menyalahkan Allah. Dan Muhammad pilih jadi rasul, jadilah kekasih. Kami dah tak pilih. Okay, baik. Apabila kita tidak mempunyai pilihan yang sedemikian, kata Allah hang kena raih kasih daripada aku untuk jadi orang yang dekat, orang yang muqarrabin. Bagaimana meraih kasih Allah Subhanahu Wa Taala? Buatlah apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Dalam ramai-ramai kita ada satu kegemaran kita dalam beribadah pada Allah. Ada orang yang dia lebih selesa bersedekah daripada buat solat sunat. Dia lagi suka banyak sedekah. Itu pilihan Allah kepada dia untuk banyak bersedekah. Ada orang dia lebih banyak buat solat sunat daripada puasa sunat. Itu pilihan Allah dan pilihan dia untuk meraih kasih Allah. Dia rasa selesa, dia rasa sedap dengan ibadah solat sunat. Tapi puasa sunat dia malas. Ada orang rajin buat puasa sunat. Tak pernah tinggal puasa sunat. Tapi sembahyang sunat dia malas. Ada orang yang rajin buat solat sunat rawatib tapi malas buat sunat tahajud. Ada orang rajin buat solat sunat tahajud, rawatibnya tidak, puasa sunatnya tidak, bersedekahnya kurang. Ini yang kita kata cara ataupun jalan kita meraih kasih Allah. Sebab kita bukan dipilih untuk menjadi rasul, tak dipilih menjadi nabi, tak dipilih menjadi wali, tak dipilih menjadi malaikat. Bolehkah kita pertikaikan kenapa Allah Ta'ala tak pilih aku? Mana ada. Kita tidak ada kuasa untuk mengatakan Allah Ta'ala tidak adil kerana tidak memilih aku. Pemilihan Allah itu salah satu daripada nama Allah, Al-Mukhtar. Kuasa autoriti terletak pada Allah, kuasa yang paling mutlak. Dia berhak untuk memilih mana-mana hambanya untuk diangkat menjadi kekasih. Maka kita, bukan kita tak dipilih. Bukan kita tak dipilih. Kita kena berusaha untuk meraih kasih sayang dan rahmat Allah agar kita dapat duduk bersama-sama dengan orang-orang muqarrabin. Orang yang dekat, mungkin kita tak dekat, kita duduk dengan orang-orang yang dekat. Syafaat daripada orang yang muqarrabin itu boleh terkena tempiasnya kepada diri kita. Walaupun amal tak banyak, walaupun amal sedikit, tapi kita ada satu amalan yang kita buat istiqamah. Sikit tapi istiqamah. Dia tak rajin pun solat sunat rawatib, tapi tahajud tak pernah tinggal. Istiqamah pada satu. Dia tahajud malas bangun tidur, malas. Selagi orang tak azan subuh dia tak bangun. Tapi rawatib tak pernah tinggal. Ada. Dia sembahyang sunat pun tak pernah. Rawatib pun tidak, tahajud pun tidak, puasa sunat pun tidak. Tapi 5 waktu cukup sempurna. Okey. Apa juga amalan yang kita buat sempurna ni, maksud sempurna daripada segi khusyuk hatinya, sempurna daripada segi auratnya, wudunya, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li, sempurna keseluruhan. Tapi yang tu je dia buat. Teras. Asas bagi segala ibadah. Dia buat takat 5 tu saja. Maka itulah
rezeki dia untuk duduk dengan orang yang muqarrabin, tapi istiqamah. Ini kata kita ni ada dua jalan. Satu jalan Allah pilih, kita tak boleh pertikaikan hak Allah. Satu jalan lagi kita kena cari, kita kena kutip. Baik, di antara jalan yang paling Allah kasihi orang yang buat ibadat istiqamah, sentiasa beristighfar. Kita di antara hamba Allah yang memang buat salah. Tak ada siapa yang berani mengaku dalam ni, no? Saya tak pernah buat salah. Daripada beranak-beranak dulu, main kepada mukalah sampai ke lah ni, aku tak pernah buat dosa. Tak berani nak mengaku. Kalau disebut nukitatun ni, titiknya satu titik di dalam hati kita bukan satu titik. Bahkan mungkin seperti firman Allah Ta'ala, bal rana ala qulubihim. Surah apa ni? Kalla bal rana ala. Surah apa ni? Dia ada saketah. Betul tak? Kita kena berhenti. Sepatutnya lam dan ro itu adalah dua huruf yang satu makhraj. Lam, ro. Betul tak? Apabila lam bertemu dengan ro, tak boleh sebut lam tu lah. Kena sebut ro. Barrona ala. Betul tak? Masih tak apa nak mengaku je. Ya, orang hebat tajwid ni depan-depan saya ni lah. Lam dan ro satu makhraj. Sepatutnya kalau kita nak baca, kita kena masuk terus lam dan ro. Kita tak boleh baca bal, ro. Kena baca barrona ala qulubihim. Tapi di situ dia suruh berhenti. Dalam Al-Quran surah Mutaffifin ayat 14. Tulislah. Tulislah. Surah Mutaffifin ayat 14. Dia suruh kita berhenti lembut tanpa bernafas. Kalla bal. Berhenti sat. Tahan nafas. Jangan menyawa kat lubang hidung ke, kat lubang mulut. Tahan sat. Tak mati satu saat je. Kalla bal rana ala qulubihim. Dia panggil apa? Okey, ada orang sebut siketah. Ada orang sebut saketah. Saya mengaji tok guru lama. Dia sebut saketah. Saya tak berani nak deraka sampai hari ni. Walaupun dia keluar main siketah, saya duduk saketah situ. Okey. Saketah ni maksud dia berehat sebentar. Berhenti sebentar tanpa bernafas. Pasal apa? Dalam Al-Quran ada 3 tempat ya saktah ni. Tak banyak, ada 3 tempat je. Dan di antara yang disebut kenapa dihadirkan saktah pada surah Mutaffifin, ketika mana disebut bal rana ala. Kalau kita tak mengaji, kita tentu akan baca kalla bal rana ala. Kalau orang yang lebih mengaji, dia akan baca kalla barrana ala, tu lebih mengaji. Tapi kalau dia berilmu, dia akan baca kalla bal rana ala. Itu wajib kita, alaika bil ilmi, wajib kita menuntut ilmu. Baik, kenapa Allah Ta'ala letakkan saktah pada perkataan bal ron. Ron tu maksud dia tar. Minyak hitam. Minyak hitam yang pekat tu. Itu maksud dia. Sebenarnya ulama-ulama tafsir ni nak letak makna khusus untuk perkataan ron ni. Dia pun tak tahu nak kata macam mana. Cuma dia boleh kata titik hitam yang paling pekat. Kata Allah dalam surah Mutaffifin ni. Dalam surah Mutaffifin ni cerita pasal apa? Saya biasa baca dah. Cerita pasal orang berniaga yang mengecoh pada timbangan dan sukatan. Mula dia sukat nasi lemak tu cantik, mula-mula berniaga. Padat, kononnya nak tarik pelanggan. Esok dia buru-buru dia kes buat keluar. Lusa dia lagi, makin sikit. Dulu kalau dia letak, dia cekup secawan tu, tak jatuh. Lah ni buru-buru relai. Sebab tak, kejap dah. Buatlah lagu tu.
Orang yang macam ni yang Allah Ta'ala murka sangat-sangat kerana mengurangkan sukatan dan timbangan. Apa akan jadi? Niat hati dia makin hitam, makin hitam, makin hitam. Hang bacalah banyak mana ayat Quran. Hang bacalah tentang azab macam mana pun dia tak rasa takut sebab hati dia semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Kalla. Maksud ayat kalla di sini, yang ni dia kata tidak sekali-kali. Maksud dia orang yang hati dah bertitik dengan titik-titik hitam ni, hang cakap pilah dekat dia macam mana pun. Hang bagilah nasihat banyak mana pun. Ha? Kadang depan kita ni dia dengar, berbuih dah mulut. Jangan buat dah nak panggil lagu tu, tinggallah perkara yang dimurkai oleh Allah. Buatlah benda-benda nak buat nak buat lah. Ha, betul no, kena buat no. Macam ni ha, insya-Allah lah. Nantilah. Nah, nanti sat. Kena hukum. Buat pula. Kena hukum. Buat lagi. Khatamallahu ala qulubi. Dalam hati dia dah dikhatamkan, dipeterikan. Dalam hati dia penuh dengan ron. Ceritalah pasal apa pun. Maka tidak ada ruang untuk cahaya hidayah itu masuk menembusinya. Yang dia kata Allah disuruh berhenti saat. Dekat balik. Hampa ada tak ron ni? Baik. Kita ada ron ni. Kita ada. Dalam hati kita sama ada hitam ataupun ada titik-titik. Kalau ditanya pada saya kata hati saya hitam. Nah, di atas dosa-dosa yang terlalu banyak. Kita cari Allah. Kita mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Perumpamaan, kalau Tok Guru dulu, dia akan berbuat perumpamaan cempeni pelita. Kan? Cempeni. Orang lah ni, budak-budak lah ni, siapa tak tahu dah pelita cempeni macam mana. Kita dulu kita tahu kan pelita cempeni ni. Pelita cempeni, dia ada satu cermin yang cover pelita tak mau bagi api dia meliuk lentuk bila ditiup angin. Betul tak? Ha, ada hak yang besar pun ada hak yang kecil. Ha? Kan? Orang panggil pelita ayam. Lah ni ada jual ada lagi di kedai tu. Nanti bubuh kalau hak yang tu dia ada gantung muka maknya. Betul tak? Saya dulu ada sebiji pelita cempeni tu. Tapi tak besar, mak saya beli kecil saja dekat saya. Duduk di pondok, bayangkan duduk satu pondok, pelita besar tu ada lagi. Pertama jimat minyak gas. Saya kita guna minyak gas. Yang kedua dia tak selau lubang hidung. Bila esok pagi ni, bermisai ni. Ni bila hak yang kecil ni dia tak keluar asap. Jadi Tok Guru saya dia akan letak perumpamaan cempeni tu. Dia kata, hampa kalau tak cuci cermin cempeni tu, faham tak maksud cempeni tu? Tekuk orang tak faham. Awak tak faham. Ni semua seangkatan saya ni. Kalau hampa tak cuci cempeni tu apa jadi? Gelap lah. Hitam. Bila dia hitam, pondok hamba cerah tak? Tak cerah, cahaya tak boleh tembus. Kenapa cahaya tak boleh tembus? Sebab asap jelaga ada hitam. Gelap. Cuci dia kata. Cuci selalu-selalu. Cuci terang. Walaupun dia kecil. Bila kita cuci dia terang. Macam itulah hati. Ketika mana kita melakukan dosa, dia akan bertitik hitam. Bertitik. Kalau hampa biar, kalau hampa langsung tak istighfar, tak mohon keampunan kepada Allah Ta'ala, dia akan hitam. Hitam segelap-gelapnya, maka cahaya tak boleh tembus. Cahaya ni diumpamakan seperti hidayah Allah, jemputan Allah, seruan Allah untuk melakukan kebaikan. Dia tak boleh buat sebab apa? Sebab hati dia dah hitam. Bertitik dengan titik hitam. Baik, suka saya bawa kisah. Saya tahu cerita ni masyhur. Masyhur, paling masyhur. Seorang hamba Allah yang berdosa, yang banyak dosa, menyedari dosa yang dia buat, tapi malu nak mengaku. Berlaku satu kemarau yang panjang di bumi,
Mesir. Di bumi Mesir. Zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Sungai Nil kering. Kering kontang. Nabi Allah Musa alaihissalam mempunyai satu mukjizat yang paling istimewa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Apa dia? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ni dia boleh bercakap-cakap dengan Allah dengan menggunakan kalam. Tak menggunakan perantaraan Jibril. Dia boleh terus sembang dengan Allah. Kerana baginda Nabi Musa alaihissalam dikurniakan lidah yang tak fasih. Jadi dia tak mau menggunakan perantaraan Jibril. Dengan izin Allah, dia boleh sembang terus dengan Allah. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Allah Musa untuk mengalirkan semula sungai Nil. Menyuburkan semula tumbuh-tumbuhan, menghidupkan tanah yang dah mati. Buat solat sunat istisqa. Sunat apa? Minta hujan. Tapi Alhamdulillah kita dalam panah-panah Allah bagi hujan. Terima kasih. Tak tahulah nak terima kasih macam mana. Semua Allah Ta'ala bagi dekat kita ni. Makmur. Jadi dia pun kumpul sebanyak mana penduduk Mesir yang ada waktu tu, taklah ramai mana. Ini cerita dia selepas Firaun pun kena hentam dah. Jadi dia duduk dengan masyarakat Mesir. Jadi dia kata, kita kena sembahyang, minta hujan. Semua keluar bersolat. Nabi Musa ni kan saya kata dia ada keistimewaan, dia boleh minta terus dengan Allah. Selesai buat solat sunat istisqa, dia pun tadah tangan. Ya Allah, turunlah rahmatmu dari langit. Jangan masin tapi tawar. Air hujan lah. Air hujan, dia minta pada Allah. Lepas tu, nampak tak ada tanda-tanda hujan nak turun. Dia memperelokkan cara duduk. Duduk beribadah. Kalau nak tahu duduk orang beribadah ni, yang mampu, yang tak mampu dah. Tak apa. Adalah duduk tahiyat awal. Itu adalah duduk beribadah. Dia memperbetulkan kedudukan dia. Minta lagi. Tak dapat. Allah Maha mendengar tapi tak sampai lagi seruan. Dia bangun berdiri menghadap kepada arah jemaah. Minta lagi. Langit masih cerah. Terang benderang. Panas terik. Tak dapat. Lalu dia bertafakur kepada Allah. Cakap ya Allah, dia kata, kenapakah tak turun juga hujan? Hang perintah aku suruh buat sunat istisqa ni. Solat minta hujan, tapi kenapa hujan tak turun ya Allah? Maka kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, di kalangan jemaah hang tu, ada seorang yang dia buat dosa paling besar. Dosa paling besar. Dia tak minta ampun dekat aku. Kata Allah. Jadi lah ni hang bagi tahu kepada jemaah ni, sesiapa di kalangan mereka yang ada dosa paling besar, minta ampunlah kepada Allah. Kata Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, kami dah minta awal-awal sebelum buat sembahyang istisqa tadi, dah beristighfar lebih daripada 1000 kali. Dan aku tahu orang-orang yang ada ni semua orang baik. Soleh belaka. Dah ditapis oleh Allah. Kata Allah, ada seorang. Mana dia nak tahu siapa dia dah? Dia pun bagi tahu. Dia kata, jangan kamu heran kenapa hujan tak turun selepas kita bermunajat, selepas kita beristighfar. Kerana sesungguhnya di kalangan kita ni ada seorang yang dosa dia paling besar, tapi dia tak minta ampun dengan sebenar-benar pengampunan kepada Allah. Dia tak minta daripada hati dia. Dan aku nak seorang tu keluar. Jangan ada dalam jemaah ni, aku nak seorang tu keluar. Kita berani ke mengaku? Kita kalau kentut pun tak berani mengaku, tidak? Hai, siapa kentut ni?
Tidak. Dia kentut pun dia buat bayaran cari koleh. Busuk pada dia yang balun. Ha? Apatah lagi nak maku buat dosa besar. Jadi dia tak beritahu lah individu yang seorang ni. Jadi masing-masing tunduk, pandang aku pandang siapa lah yang nak bangkit keluar ni. Nah, siapa yang nak bangkit keluar ni yang buat dosa besar. Tapi tak minta lagi ampun kepada Allah. Di kalangan seramai-ramai itu ada seorang. Nah, ada seorang yang tunduk bermunajat daripada hati kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, akulah itu. Akulah itu. Akulah individu itu. Dosa aku terlalu banyak kepadamu. Aku minta ampun ya Allah. Dengan sebab itu hujan tertahan tak turun. Dengan sebab itu tumbuh-tumbuhan tak tumbuh. Dengan sebab itu binatang-binatang ternakan mati. Dengan sebab itu sungai tak mengalir. Ampunilah dosa aku yang besar ni ya Allah. Ampunilah dosa aku yang besar ni. Bila minta ampun pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa buat lain. Buat lain. Maksud ulang buat lagi. Buat lagi. Buat kali kedua. Termasuklah individu. Siapa pun tak gelak. Individu bangkit. Buat sama dengan penuh kekhusyukan. Habis selesai bagi salam. Nabi Musa baru tadah tangan. Baru sebut, Ya Allah. Nampak dah. Awan hitam bergumpal. Hujan turun. Subhanallah. Hujan turun. Cukup lemak. Bagi rahmat, bagi nikmat. Kemudian, ni kata Allah itu maha menjaga keaiban. Dia tak buka aib orang. No? Nabi Musa AS kata, dah selesai. Permohonan kita dah dimakbulkan. Siapa individu ni? Dia tak gelak. Mereka bersurai habis selesai. Tinggallah Nabi Musa terkapai-kapai. Tanya pada Allah. Siapa dia? Lebih kurang macam itulah saya nak letak dalam bahasa yang mudah kita faham. Siapa dia? Allah Ta'ala kata aku tak boleh bagi tahu. Pasal apa? Aku jaga keaiban dia. Sedangkan aku kekasihmu ya Allah. Walaupun kau kekasihku. Itu adalah keaiban dia. Dia dengan aku. Dia dah minta dengan hati yang ikhlas. Tahu tak kenapa aku turunkan hujan? Sebab istighfar dia. Istighfar seorang hamba yang berdosa. Dia minta dengan sungguh-sungguh maka aku bagi. Dengan sebab taubat dia. Maka aku turunkan. Dia kata tak apalah dah kalau tak mau bagi tahu siapa individu tersebut. Bagi tahu apa dosa dia buat pun aku takkan bagi tahu. Apa yang boleh kita ambil yang tiba daripada kisah Nabi Allah Musa dengan individu berdosa ni? Yang pertama, walau dosa yang kita bawa sebesar gunung, setinggi langit, seluas lautan, percayalah, yakinlah kita Allah Ta'ala itu maha pengampun. Mintalah pada Allah, nescaya diampunkan. Ada orang rasa macam takut nak minta. Takut dosa tak diampun. Jangan takut dosa tak diampun. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Dan ibrah yang kedua yang boleh kita ambil guna. Jangan sesekali buka keaiban. Aib kita pun jangan buka ke orang. Aib orang lagi-lagi lah jangan buka. Allah itu maha mengetahui. Dia boleh cerita dekat Nabi Musa. Nabi Musa kan kekasih dia. Rasul yang dipilih. Ulul azmi lagi. Boleh tak dia cerita? Boleh. Tapi Allah Ta'ala mendidik Nabi Musa AS dengan katanya, aku tak boleh bagi tahu siapa dia. Kita ni lain. Seronok nak cerita aib orang. Ada lah orang tu. Kau ni meh. Maksud aku. Mana boleh abad rahsia-rahsia. Kita dua orang je. Kita tahu Ustaz. Siapa dia? Aku pakai ni abad kat siapa lah. Ini siapa pun tak tahu. Punggah. Nah, dia start dah. Mula tak boleh, mana boleh beritahu. Aib orang tak boleh buka tak baik. Tak apa kat aku ke. Hang kan tak kenal aku. Ni kita dua orang, antara kita berdua je.
Aku janji tak cerita kat siapa-siapa. Tak boleh. Dan tak boleh kau tu pun pujuk kali kedua. Jom kita pergi makan teh tarik. Minum teh tarik. Sambil dia minum. Siapa dia? Habak lah kat aku. Habak lah. Apa? Habak ni habak kat siapa-siapa. Habis. Pasal apa? Hak yang kawan tadi tu dia akan pergi habak kat siapa-siapa. Tak boleh percaya. Sebab kita tak mana. Kita suka buka aib orang. Dan aku kan buka aib tu tak buka terus. Aku cerita kat dia je. Cerita kat dia. Mula dekat dia lah dia bawa cerita. Sebab cerita dari mulut ke mulut ni akan timbul fitnah. Dia akan tambah. Mai kat orang ketiga dia tambah lagi. Mai kat orang keempat dia tambah. Dia akan jadi cerita tu besar sangat-sangat. Padahal salah tak banyak mana. Maka dengan sebab tu Allah Ta'ala kata, aib hampa pun hampa tutup. Aib orang lagi-lagi lah hampa kena tutup. Allah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang, tak pernah membuka keaiban siapa-siapa. Siapalah kita untuk buka keaiban orang lain. Itu yang diceritakan oleh Nabi Allah Musa. Yang mana baginda boleh bertutur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia pun berhenti lah. Tak apalah. Dah tak boleh tahu nak buat macam mana. Kita ni jahat lah. Selagi kita tak boleh tahu cerita tu, kita akan pergi korek. Tidak. Hang tahu tak? Aku pun tak tahu. Dia seorang je tahu. Cuma hang krosek tanya dia. Dia tak boleh. Dia tu rapat. Rahsia ni kena jaga. Nah. Jangan sebut kita ni seronok. Aku tahu rahsia dia. Saja aku tak mahabak apa. Sebenarnya nak habak tu. Nah, dia sebut bagi tawaran saja aku tak mahabak apa. Itulah penyakit hati yang ada dalam diri kita. Wajib kena bersihkan. Nah, bila kita tutup aib orang, maka Allah akan tutup aib kita. Tapi kalau kita suka buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Dan na'udzubillah min dzalik. Ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan hati yang kotor. Orang yang memiliki hati yang kotor, kata baginda SAW, dia hanya akan nampak nikmat semata-mata. Dia tak nampak kesusahan itu sebagai satu rahmat. Dia hanya nampak nikmat. Dia nak senang saja. Dia tak mau susah langsung. Kata Rasulullah, inilah orang yang ada hati yang kotor. Dia kalau hak yang susah sikit saja, dia mengungut. Dia lupa pada nikmat yang melimpah ruah. Sikit punya susah, dia bising dah. Tapi nikmat yang ada melimpah ruah tu, dia boleh lupa. Kita punya buat baik lah, punya tabuk budi lah, punya baik dengan dia. Baik sungguh-sungguh. Nah, makan sepinggan, minum sekoleh, tidak sebantai. Punya baik. Hanya kerana satu saja salah. Habis. Satu je kesalahan. Habis. Putih sahabat yang dah lama tu. Ambil sikit sangat kot. Sikit sangat kot. Pasal apa? Ni kata Rasulullah, orang yang memiliki hati yang kotor. Dia kalau boleh nak biarlah nikmat timpa dekat aku seorang saja. Kisah Urwah. Urwah anak kepada Zubair bin Awam. Urwah bin Zubair bin Awam. Siapa dia Zubair bin Awam? Siapa ingat? Siapa dia? Sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Urwah anak kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Mereka kedua-duanya diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urwah ni dia diuji oleh Allah Ta'ala satu penyakit. Penyakit yang makan sampai tulang. Penyakit apa? Kusta. Kalau ni orang panggil kencing manis. Dah, jangan takut dah. Kusta dan kencing manis tak sama saja. Saya melawak. Okey. Dia makan kaki. Penyakit tu makan kaki dia. Orang duk kata apalah dosa yang dibuat oleh Urwah ni. Orang yang mulut jahat lagu kita ni, dia bila tengok satu-satu musibah yang mengenai orang tu, dia kata dosa apa dia buat, dia kena teruk macam tu. Dia tentu akan cari kesalahan kawan tu. Padahal pandanglah itu sebagai satu nikmat.
Allah Ta'ala sedang bagi nikmat kepada dia. Allah uji dia. Tanda Allah Ta'ala kasih. Di antara tanda kasih Allah adalah ujian yang Allah Ta'ala hantar. Jadi Urwah ni sampai kepada satu masa sakit dah teruk. Bersolat pun tak boleh berdiri lagi. Kena duduk di bawah. Nah, kaki tu membengkak. Panggil lah tabib. Doktor lah, kalau kita doktor lah. Dia kata tak boleh buat macam mana, mak tak mak kaki ni terpaksa dipotong. Kena potong. Aku daripada lutut kena potong. Kemudian dia kata nak potong macam mana ni kaki dia. Bagi minum arak, kata doktor. Bagi minum arak, dia mabuk, dia lupa, kita boleh potong. Masa tu tak ada ubat bius. Dan ni dia bius. Mau dia potong hidup-hidup. Dan ni dia bius. Zaman tu tak ada ubat bius. Jadi, dia pun nak suruh dia minum arak. Pilah kepada Urwah. Urwah, ni sakit teruk sangat. Doktor suruh potong kaki ni. Dia kata kalau potong, boleh sembuh ke? Dia tanya. Tak boleh, kesembuhan tu daripada Allah. Baik, dia kata, asalkan dia tidak terlalu sakit hingga tidak mengganggu ibadah aku kepada Allah, potonglah. Tapi dengan syarat. Kena minum arak. Bagi mabuk betul-betul. Baru boleh potong. Tidak, tak boleh. Oh, kata Allah. Arak tu haram. Tapi ketika ni halal. Ada hak yang mufti-mufti lagu kita ni. Lagu kita. Apa? Darurat. Boleh minum. Darurat kan tidak akan mati. Dia tak mau seboleh-boleh. Sebab dia berpegang kepada kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arak itu adalah ibu bagi segala maksiat. Aku takkan minum. Aku takkan cicak lidah aku pada minuman yang diharamkan. Nak buat macam mana? Makin teruk. Mereka nasihat bagi tahu kat isteri dia, so isteri dia pujuk. So dia kata tak boleh. Kalau dah dia kata yang tu, tetap yang tu. Tapi satu saja cara, so dia kata. Kalau nak potong kaki dia, tunggu dia solat. Tunggu dia solat. Please. Orang tengah solat tu, nak pergi potong kaki. Ya, isteri dia kata, dia bila dia solat, dia lupa diri. Dia khusyuk dengan Allah. Dia lupa pada kesakitan. Itu dia no. Kita ni kalau boleh dalam sembahyang pun nak beraduh. Aduh. Punya nak beraduh. Nak bangkit daripada sujud, nak bangkit naik ke atas tu tak apa nak boleh nak. Kalau boleh dia nak aduh dulu. Tapi Urwah ni nak. Urwah. Dia tahap solat duduk, kaki belunjuk ni. Kaki dia tu memang teruk sangat dah. Kata isteri dia kalau nak potong waktu dia sembahyang. Sungguh-sungguh. Sungguh. Isteri dia pun panggil, dia tengah bersolat. Dia pun potong. Memang potong, dia tak kata apa. Dia meneruskan solat dia, Masya Allah. Sedapnya dia bermunajat dengan Allah sehingga dia lupa diri. Dia lupa dia sakit. Punya sedap. Jadi habis selesai potong dia sakit lah nak. Macam kita katalah sedap daripada ubat bius. Habis tu hilang ubat kebas tu dia sakit lah. Lepas habis dia sakit tu, dia pun bawa mai kaki tu dekat dia. Okay, bila diletakkan kaki tu di depan dia, dia pandang sambil tersenyum. Dia kata kepada Allah, Ya Allah, Engkau telah beri kepada aku, Engkau pinjamkan kepada aku 4 anggota yang bergerak. Yang boleh membawa aku ke mana juga. Tapi hari ini, hang ambil 1. Hang tinggal 3 lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sebab tak ambil ketiga-tiga tu. Keempat-empat tu. Cuma ambil 1 tapi tinggal 3. Sujud kembali kepada Allah dengan sujud yang teramat lama. Dan sujud itu ialah sujud yang membawa kematian. Sujud apa tu? Sujud syukur. Oh, itu yang kata hati kalau dah bersih,
Pandang segala musibah Allah itu sebagai satu rahmat. Syukur pada Allah. Bagi 4, ambil 1 saja. Masih lagi tinggal 3. Kalau kita masih ceria, sedap-sedap. Habis ubat kebah tu. Sedap-sedap daripada habis kriau, kaki 1 lagi tak ada. Kan? Tapi dia bersyukur kepada Allah. Sujud dengan penuh tangisan, sujud syukur sebagai seorang hamba kerana masih memiliki 3 lagi, hanya hilang 1. Kalau kita buka hati kita, saya suka kata wadah, bekah hati kita seluas-luasnya untuk Allah Ta'ala tuang hikmah, rahmah dan hilmi dia. Dalam tu nescaya kita boleh menerima segala-gala ujian Allah itu sebagai satu nikmat dan kesedapan. Tapi kalau kita sempitkan hati kita, tak boleh terkesek sikit, kita nak merumut. Tak boleh tersilap sikit, kita nak mengeluh. Maka, bukalah hati kita seluas-luasnya untuk menerima segala ujian daripada Allah Ta'ala. Bersihkanlah dia dengan seputih-putihnya agar dapat masuk hidayah nur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hati. Kerja buat semua daripada hati. Kalau hati kotor, dia nak carilah. Apalah uruh ni buat sampai kena potong kaki-kaki tu. Kaki tu jahat sangat duk pergi ke tempat maksiat. Sebab tu kena potong. Jangan sesekali kita mengadili orang tanpa kita tahu hikmah dan nikmat apa yang tersembunyi di sebalik satu-satu kejadian. Sebaliknya, bersyukurlah. Tengok kalau orang yang kena timpa musibah tu, tolong berdoa untuk dia agar lapang hati dia. Nah, sebenarnya kan kita kena kagum dengan orang yang ditimpa ujian ni. Sebab Allah Ta'ala sedang dekat dengan dia. Allah Ta'ala pilih dia untuk dikurniakan pahala yang amat banyak. Wallahu a'lamu bishawab. Selesai sudah pengajian kitab hadis penawar hati kita pada pagi ini. InsyaAllah Ta'ala bulan depan pula kita kan sebulan 2 kali saja. InsyaAllah bulan depan pula kita akan masuk hadis yang pertama yang bertajuk 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Apa dia soalan ni? Rasulullah ni dia akan buka soalan. Mana dia bocok semua soalan dekat kita. Kita kena ambil, jadikanlah dia sebagai azimat untuk menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita yang tak panjang mana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya buka, ada soalan nak tanya? Okey, sahabat-sahabat dalam Google Meet, sila. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sajalah Kak Ana nak tanya kan berkenaan dengan seorang tu, dia kata dia boleh tengok jin. Tapi dia ni manusia biasa ya. Dia kata Allah bagi kat dia keistimewaan boleh tengok jin. Bolehkah kita percaya Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Berkenaan dengan jin. Jin ini adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala beritahu hidup dengan kita, bertamadun mungkin lebih daripada kita, tapi keistimewaan dia tak mengambil lapang. Mungkin ada sekali dengan kita hari ini, pagi ni, jin Islam dia suka kepada majlis-majlis ilmu. Cuma dia tak mengambil lapang, kita tak nampak. Allah Ta'ala tak izinkan untuk kita lihat. Sebab rupa dia, ada yang tak rupa nak elok. Dia hidup rata-rata tahun. Dan tak dinafikan ada orang yang boleh tengok jin. Tak dinafikan. Kalau orang tu mendakwa, dia boleh nampak. Dia boleh nampak. Ataupun dalam bahasa orang kampung dulu, dia kata dia turih mata. Dia boleh nampak jin. Yang ada dengan kita, jin jahat, jin baik, dia boleh nampak. Yang duduk satu rumah kadang-kadang nampak bergayut di atas-atas halang. Kadang nampak kat atas-atas jalan. Orang lain tak nampak tapi dia nampak. Boleh percaya tak? Boleh percaya tak? Ya boleh Boleh percaya. Ada insan-insan yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan
boleh nampak jin. Di antaranya, okey, Nabi SAW boleh nampak. Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Abu Bakar As-Siddiq, itu di antara sahabat-sahabat yang dekat. Saidina Ali karamallahu wajhah. Saidina Hamzah. Mereka di antara sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah yang diizinkan untuk melihat jin. Dan ada, zaman kita ada. Ada yang Allah Ta'ala bagi keizinan untuk nampak jin. Kita kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Sebab kita banyak momok. Kita takut, nah. Kita takut sebab dia bukan nak masuk melalui pintu. Dia boleh tembus-menembus melalui dinding. Nah, mungkin dia turun daripada bumbung. Mungkin dia memang ada bersengkayut duduk di atas tu. Macam tu juga jin yang jahat ni. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak utus Nabi Adam AS ke muka bumi, Allah Ta'ala kata kepada Jibril, halau dulu makhluk jin ni. Dia duduk tang mana? Dia duduk di bukit-bukit. Di pulau-pulau. So, jin-jin jahat ni duduk di bukit-bukit. Di pulau-pulau. Dapat dekat manusia yang macam kita lah ni, bukit pun dia pugat habis. Pulau pun dia buat tempat peranginan. Lepas tu, dia buat tak tentu hala, dia kena nampak lah. Bengkak ya kot muka. Nah balik main sakit. Hang pergi kacau dia. Kemudian lah ni Pulau Pinang. Pulau pun habis. Nah. Kita orang pulau lah ni nah. Duduk dengan jin ke? Nah. Jin Samsudin. Duduk dengan jin sekali lah. Pasal apa orang Pulau Pinang lagi jahat? Tak. Ini fakta, bukan fakta. Saja merapu je. Nah. Duduk di pulau-pulau yang penuh dengan jin. Nak tengok jin, kelak waktu malam. Nah. Kelak waktu malam. Waktu bila atas pada pukul 12 tu, jumpaklah. Jin pun ada, mak jin pun ada, pak jin pun ada. Nah. Macam-macam ada. Subhanallah. Nah. Jadi Kak Ana nah, pada soalan Kak Ana, boleh tak kita percaya? Ya boleh Kak Ana. Boleh kita percaya selagi dia tak menipu lah. Kita tak tahu dia menipu ke tidak. Itu serah pada Allah. Ha? Ya, Baik, ya. Wallah Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Ji. Ni bukan ada apa saja nak sekadar nak berkongsi dah sebab Kak Ana cakap pasal orang tu kata dia tengok jin kan. Ya. Sekarang ni Ji cuma nak pesan kan, ada perawat yang menipu ni kan, dia guna lesen yang sah tau sebab Ji dah biasa terkena. Mereka guna CJ perawatan Islam yang asli, yang betul untuk kaburkan pandangan kita yang mereka ni guna kaedah yang salah. Kalau orang yang dah biasa merawat dengan kaedah yang betul, dia boleh perhatilah tengok benda yang dia buat tu tak betul. Dia bercampur tau Ustazah. Jadi bila kita berjumpa perawat-perawat, bomo ni kita, kalau dia letak dekat sijil, kononnya dia pun ada sijil perubatan yang Islam yang sah tu, kadang-kadang tak betul sebab ni dia mengaku sendiri Kak Ji. Sebab dia guna sijil perawatan Darul Mu'alis yang ni memang orang tahu lah, Darul Mu'alis ni memang orang tahu dia orang tu memang betul. Jadi bila Ji merawat dengan dia, Ji tengok kaedah yang dia guna tu meragukan. Jadi Ji tanya dia, ni bukan belajar dengan pusat rawatan ni ke? Dia kata ya, tok guru saya. Tu Ji kata pasal apa nampak macam lain. Dia kata saya guna lesen ni supaya saya tak kena bila ada pihak Jabatan Agama main serbuan kerana saya selamat. Dia kata macam tu Ustazah. Jadi kita kena tengok lah, memang mereka ada yang mereka berpura-pura lah, mereka gunakan sijil tu untuk kaburkan pandangan ramai lah, macam tu lah. Dia nak pesan yang tu je lah. Okey. Ini perkongsian lah. Perkongsian daripada seorang sahabat kita yang dia diuji dengan kesakitan, selalu jumpa perawat lah, cari perawat. Nah. Biasalah kita bila sakit ni kita nak cari tabib, perawat untuk merawat kesakitan kita lah. Jadi dalam kita mencari perawat ni, kita akan jumpa lah yang iktiraf diri sendiri. Ataupun mungkin kawan-kawan bagi tahu kita, dia tu ustaz. Dia tu bagus, dia baca ayat Quran sahaja. Dia tu gini. Kita nak cari yang memang menggunakan
ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diwaris daripada Nabi SAW sahaja tanpa menggunakan bahan sampingan seperti khidmat jin. Dan ada juga perawat yang bertopingkan, bertopingkan kepada ayat Al-Quran. Tapi hakikat sebenarnya dia menggunakan lesen yang palsu. Jadi berhati-hatilah kita. Kadang-kadang bila sakit ni kita tak ingat apa dah. Nabi tu dia tu bagus, dia ingat dia baca bismillah. Kadang pokok dia, kalam mula dia, mukaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hak tengah dia tu, dia menipu. Kita tak tahu. Aku dengar dia baca Arab. Rupanya Arab mentera. Jadi berhati-hatilah sahabat-sahabat yang diuji dengan kesakitan. Berhati-hatilah kita nak andai kita dihadiri dengan sedemikian. Tengok, kaji selidik dengan sebaik-baik mungkin sebelum kita percaya. Wallahu a'lam. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan di atas tutur kata yang tersilap. Mungkin ada hati-hati yang tersinggung. Diminta maaf banyak-banyak. Sekejap. Nah, ada soalan? Okey. Okey. Baik, jin ni ada dua jenis. Jin Islam dan jin kafir. Macam mana kita nak kenal jin Islam? Macam mana kita nak kenal jin kafir? Kita ni nak kenal susah sebab kita tak nampak. Kita tak nampak jin. Hak yang duk nampak pun ni kita kadang-kadang tak tahu dia tu Islam ke kafir. Tambahlah yang kita tak nampak. Lagilah kita tak tahu. Tapi kita boleh tahu kalau hak yang Islam tu yang membisikkan benda yang baik. Yang ajak kita buat baik. Itu yang baik. Itu yang Islam. Yang bagi salam. Tapi kalau hak yang kafir ni dia buat untuk kita sakit. Dia bagi kita sakit. Kemudian yang kata yang nampak di hospital tu, saya kata saya tak tahu sebab kita tak nampak benda tu. Kita tak nampak benda tu. Okey, kalau nak mengikut daripada apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin Islam ni dia akan beramal macam kita orang Islam. Perempuan dia pakai tudung. Kalau kafir macam orang kafir. Macam tu juga. Itu yang kata Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata, hampa kalau nak bertabarus, bersolek, perempuan ni kalau nak bersolek, jangan bagi sama dengan solekkan wanita yang bukan Islam. Hampa akan jadi golongan mereka. Sebab mereka ni ilham daripada jin kafir. Aduk taruh kuku panjang-panjang. Yang duk bubuh cat merah nyala, hijau, biru, hitam ikut suka dia tu. Itu adalah di antara tabarus ataupun perhiasan yang diilhamkan oleh jin yang bukan Islam. Kita ni tengok cantik kuku dia tu. Merah berkilat, panjang, kita pun simpan. Itu tabarus yang dinamakan bukan perhiasan wanita Islam. Jadi maaf, saya tak boleh nak bagi jawapan secara tepat sebab benda kita tak nampak. Cuma beza dia mungkin beramal. Wallahualam. Wallahualam. Saya tak berani nak kata apa sebab saya tak ada ilmu tentang tu. Hantu ke dia. Hantu tu jin kafir. Hantu tu jin kafir. Allah. Ya. Qarin. Kemarin saya bicarakan tentang Qarin. Ya. Okey.
kebaikan, okey. Okey. Memang Qarin ada nah. Qarin dalam Al-Quran disebut dia lahir dengan kita, dia kembar kita. Dia kembar dengan kita. Tapi hak yang membisikkan kejahatan tu, itu dia lah. No? Itu dia lah. Kalau kata kita buat baik, insya-Allah dia akan ikut jadi baik. Dia lebih kurang jin lah, no? Okay, nah? Dah dulu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, selamat Hari Guru untuk semua pendidik-pendidik yang ada di depan saya. Saya tahu semua yang ada di depan saya ni semua untuk guru. Semua pendidik. Pasal apa? Dalam kita mendidik rumah tangga, mendidik anak pinak, itu adalah seorang pendidik. Itu adalah guru. Guru pertama dalam rumah ialah seorang ibu. Itu adalah pendidik. Cuma pentas yang berbeza. Ada yang orang di sekolah, ada orang yang di masjid, ada orang yang di surau, ada orang di dewan, ada orang di rumah. Namun kita adalah pendidik. Hari Guru ini umum untuk seluruh pendidik-pendidik, tak kiralah siapa yang dia didik, dia adalah guru. Jadi selamat Hari Guru. Seorang insan yang paling hebat di dunia adalah pendidik. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.